Pertama, saya ucap terima kasih rakan-rakan saya Jelutong, Bukit Gelugor, Indah Mahkota, Kepung yang membangkitkan tentang RUU Akta Tahanan Rumah. Yang pertama, KDN telah pun mendapat persetujuan di peringkat Jemaah Menteri secara dasarnya untuk KDN meminda atau mengadakan satu undang-undang baru, iaitu Akta Tahanan Rumah. Jadi segi dasar kita dah dapat kelulusan Jemaah Menteri. Seterusnya, KDN akan berbincang dengan Jabatan Peguam Negara untuk membangunkan matriks ataupun kerangka apakah maksud Akta Tahanan Rumah ini. Dan di sana nanti KDN akan mengadakan libat urus dengan Parliamentary Select Committee yang berkaitan hak asasi, keselamatan dan mana-mana Parliamentary Select Committee yang dianggotai rakan-rakan ahli yang berhormat dalam Dewan yang berminat untuk terlibat. Itu yang pertama. Yang kedua, KDN akan melakukan sesi libat urus dengan semua stakeholders yang berkepentingan. Baik, apa latar belakangnya? Tuan Ketua, latar belakangnya ialah penjara kita ni sedang mengalami kesesakan. Setakat semalam 6 hari bulan terdapat seramai 87,229 prospek di dalam semua penjara. Baik, daripada 87,229 ini ada dua kategori. Yang pertama yang tinggal di dalam tembok penjara, berada dalam penjara. Yang kedua yang Jabatan Penjara tempatkan dalam komuniti, iaitu pemulihan dalam komuniti. Baik. Pemulihan dalam komuniti bermaksud secara fizikalnya prospek ini tidak berada di dalam penjara. Mereka berada di luar. Bolehkah dari segi undang-undang kita melaksanakan ini? Jawapannya boleh. Di bawah Akta Penjara Seksyen 43, 45, 46, 47 ini membenarkan suatu peraturan dibuat. Kita dah ada peraturan penjara tahun 2000. Jadi kita keluarkan mereka ini melalui sistem parol. Kita keluarkan mereka melalui perintah kehadiran wajib. Kita keluarkan mereka melalui pelepasan banduan secara berlesen. Dengan mengeluarkan mereka daripada tembok penjara setelah mereka melalui tapisan Jabatan Penjara yang melayakkan mereka untuk kita keluarkan mengikut sistem yang saya sebut tadi, maka pertama mereka juga akan terlibat dengan majikan yang menyediakan peluang pekerjaan pada mereka. Mereka akan berada di luar, mereka cepat menyesuaikan diri. Baik. Bagi setiap 800 orang yang berada di luar melalui perintah kehadiran wajib, sistem parol, pembebasan banduan secara berlesen, bila tamat tempoh menjalani hukuman penjara, bagi setiap 800 yang bebas, yang mengulangi kesalahan dan masuk balik dalam penjara cuma satu. Ini kita panggil kadar residivism. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ini adalah success story. Kerana itu, kita bercadang bahawa punca kesesakan yang ikut disumbangkan oleh, pertama, mereka yang berada dalam penjara yang belum disabit. Mereka ini namanya tahanan reman. Apabila mereka dibawa ke mahkamah untuk dituduh, pending trial date, mahkamah akan kata mereka hendaklah ditahan reman. Baik, hari ini terdapat seramai 28,000 orang yang berstatus reman dalam penjara. Baik, penjara kita muatannya 74,000 aja. Kalau dah 28,000 adalah yang reman, maka inilah sasaran kami. Kalau Akta Tahanan Rumah ini boleh dibuat, hasrat kami, ini tertakluk nanti kita bincang, ahli yang berhormat bagi pandangan, akta itu akan, rang undang-undang itu akan dibentangkan. Hasrat kami ialah memberi kuasa kepada mahkamah untuk menimbang, kemudian memerintahkan bahawa yang ditahan reman ini hendaklah ditahan reman di rumah dan dipakaikan device sehingga tarikh perbicaraannya. Jadi kelebihan yang segera apa dia?
penjara kita akan menjadi lebih kondusif kerana tidak terlalu padat. Baik. Kerana itu, ikhtiar di peringkat Kementerian Dalam Negeri sekarang adalah kita sebut tahanan rumah ni kita kata tak layak diberikan kepada pesalah ataupun prospek ni yang bagi kes seperti ini. Yang pertama, apa-apa jenayah yang memperuntukkan hukuman mati dan hukuman seumur hidup, yang ni tak layak lah. Ini kes jenayah yang berat. Yang kedua, kesalahan di bawah bab 6 Kanun Keseksaan, bab 6A Kanun Keseksaan, bab 6B Kanun Keseksaan. Ini sebab keselamatan negara dan sebagainya. Kemudian kesalahan di bawah bab 3A Anti Pemberdagangan Orang, ATIPSOM. Ini serius. Manusia ni ada maruahnya, ya, ada harga diri, tapi diperdagangkan. Jadi kalau mereka yang terlibat yang ni, mereka tak layak. Kemudian kesalahan serius yang membawa hukuman pemenjaraan 10 tahun ke atas. Kesalahan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Kesalahan keganasan rumah tangga dan kesalahan yang melibatkan kanak-kanak. Dan kesalahan yang mempunyai hukuman sebatan mandatori. Ini tak layak. Yang kita sasarkan adalah tahanan reman dan mereka bukan dituduh di bawah jenis-jenis kesalahan yang saya sebutkan tadi. Kerana itu, kita berpendapat bahawa hasrat untuk mengadakan rang undang-undang ini adalah mahkamah mempunyai budi bicara untuk membenarkan mereka ini menjalani perintah tahanan di rumah sekiranya ianya berkaitan dengan nantinya keadaan kesihatan mereka, ya, yang boleh menyumbang kepada meredakan kesesakan. Baik. Hormat, boleh minta pencerahan. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Saya mendengar dengan teliti penerangan Yang Berhormat Menteri mengenai cadangan RUU tahanan rumah ini. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Saya rasa Yang Berhormat Menteri familiar dengan perkara ini. Di bawah Akta Penjara tahun 1995 atau Akta 537, ada satu peruntukan, provision yang bertajuk kuasa mengisytiharkan penjara. Saya mohon izin untuk baca. Menteri boleh melalui pemberitahuan dalam warta mengisytiharkan mana-mana rumah, bangunan, kepungan atau tempat atau mana-mana bahagiannya sebagai suatu penjara bagi maksud akta ini bagi pemenjaraan atau penahanan orang dalam jagaan sah, dan boleh dengan cara yang sama mengisytiharkan bahawa mana-mana penjara sedemikian hendaklah terhenti. Itu mungkin tak relevan. Isunya bagi saya soal pemenjaraan ataupun hukuman tahanan di rumah ini mungkin perkara baru dilaksanakan, tapi saya rasa dari segi undang-undang sudah lama, sekurang-kurangnya tahun 1995. Jadi apakah pandangan Yang Berhormat dari segi cadangan kerajaan nak wujud satu akta baru tahananlah rumah dengan peruntukan yang sedia ada di dalam Seksyen 3 Akta Penjara ni? Dengan izin Yang Berhormat Menteri, soalan yang berkaitan berkenaan dengan peruntukan yang telah pun dibangkitkan oleh Kota Baru, Seksyen 3 Prisons Act. Sekiranya akta tahanan rumah ini digubal dan dilaksanakan dalam masa yang terdekat, adakah peruntukan tersebut akan dipindah ataupun dimansuhkan? Oleh kerana saya dengar tadi oleh Yang Berhormat Menteri bahawa budi bicara ataupun kecadangannya pada masa sekarang adalah budi bicara akan diberi kepada mahkamah. Sekiranya itu adalah pendirian kerajaan, maksudnya menteri sepatutnya tidak ada budi bicara yang sama. Jadi secara logik Seksyen 3 tersebut juga perlu dimansuhkan. Jadi adakah itu diteliti dan dicadangkan sekarang? Terima kasih. Terima kasih. Betul yang bangkit soalan ni para peguam handal. Saya mengaji sains pertanian ya. Berdepan dengan parlimen ni, kita kena tunjuk gagah sikit. Dia isu dia Kota Baru dan Geluguk ialah bila kita nak tempatkan di tahanan rumah, dia melibatkan pemakaian device. Okey, dalam tafsiran undang-undang ia dipanggil alat belenggu. Okey, tafsiran Jabatan Pegawai Negara, alat belenggu bermaksud gari. Tapi KDN ada sure supaya takrif alat belenggu itu tak semestinya gari, boleh juga device.
Jadi kerana itu cadangan Jabatan Peguam Negara adalah daripada menggubal atau meminda akta sedia ada, lebih baik diadakan rang undang-undang yang baru. Baik, bila kita adakan rang akta yang baru ini, Bukit Gelugor, sudah tentu kita kena harmonikan dengan peruntukan dalam akta sedia ada. Itu sudah tentu. Ya, saya ingat Bukit Gelugor tentu selesa dengan cadangan kami untuk memberi kuasa kepada mahkamah membuat keputusan. Ya, Bukit Gelugor banyak berbeza dengan saya kalau soal menteri yang buat keputusan. Sebab itu dalam Seksyen 43 Akta Penjara, 46 dan 47, iaitu pembebasan berlesen, parol, perintah kehadiran wajib, itu kuasa menteri mengikut Akta Penjara, di mana boleh mengarahkan ketua pengarah penjara untuk membuat peraturan di situ. Jadi Kota Baru betul dari sudut mengangkat seksyen yang menjelaskan dengan betul bahawa kuasa menteri untuk mengisytiharkan. Jadi mengisytiharkan satu premis sebagai penjara satu bab, tapi menempatkan orang yang ditahan itu dengan pemakaian ini, itu tak, orang kata tidak berbetulan dengan maksud, kerana pemakaian ini adalah pemakaian dianggap sebagai tak termasuk dalam tarikh alat belenggu. Jadi kami kena adakan rang undang-undang yang baru, itu mengikut nasihat Jabatan Peguam Negara. Baik, amalan ini Ketua memang banyak dilaksanakan oleh negara-negara maju hari ini. Kerana itu tanpa rang undang-undang ini, buat masa sekarang tak ada. Berdasar pada akta dan peraturan semasa, hanya banduan sabitan yang layak menjalani program pemulihan dalam komuniti tadi. Kalau dia orang tua, vulnerable groups, ya, wanita, ya, atau kanak-kanak yang 18 tahun ke bawah, yang ini kita tempatkan melalui pemulihan dalam komuniti. Jadi kalau kita boleh buat satu lagi, iaitu tahanan rumah, sudah tentu kesan segera ialah dia akan mengurangkan kadar kesesakan yang kemudian menimbulkan masalah yang tidak kondusif selama mereka tinggal di dalam penjara. Yang Berhormat, boleh saya just sedikit? Terima kasih berkenan dengan penjelasan tersebut. Saya faham akan isu prison congestion ini. In fact, pada masa saya menjadi timbalan menteri tahun lepas, mengikut ingatan saya, jumlah prison overcrowding adalah lebih kurang 72-74 ribu. Sekarang mengikut statistik Yang Berhormat Menteri tadi mengatakan sekarang lebih kurang 87 lebih ribu. So bilangan jumlah itu dah naik. Tapi kita perlu juga menikmati, we have to know bahawa ada kes-kes ataupun offences, kesalahan yang tertentu yang tidak patut diberi house arrest ini. Memang saya faham kes-kes seperti riman, kes-kes dada yang kecil dan sebagainya, mungkin itu sepatutnya kita beri house detention, oleh kerana ini boleh mengurangkan prison congestion. Jadi tadi pihak menteri telah pun mengatakan bahawa memberi beberapa contoh di mana prison arrest, house arrest ini tidak akan dibenarkan, bab 6A, 6 dan sebagainya. Dan juga untuk kesalahan yang memperuntukkan penjara 10 tahun dan ke atas. Adakah penjara 10 tahun dan ke atas itu mengikut kesalahan ataupun mengikut hukuman yang diberi oleh mahkamah? Itu penting. Oleh kerana sekiranya seseorang itu dituduh di bawah sesuatu section, hukumannya prescribed dalam section tersebut. Jadi adakah kita mengikut the prescribed sentence ataupun sentence yang telah pun dijatuhkan oleh mahkamah? Jadi kita nak tahu, oleh kerana contohnya dalam kes Najib Tun Razak, di dalam kes tersebut beliau telah pun disabitkan dan diberi hukuman yang tertentu. Jadi adakah house arrest ini akan diguna pakai ataupun boleh dipakai oleh seseorang seperti itu? Terima kasih. Ibu Mat, saya teruskan soalan yang hampir sama. Kalau Yang Berhormat Menteri mengatakan rasional ataupun justifikasi nak wujudkan akta tahanan rumah ini adalah kerana penjara kita overcrowded ataupun kerana nak ada peruntukan untuk pemakaian device, saya rasa itu bukanlah alasan yang besar untuk wujudkan satu undang-undang. Sebab kalau Yang Berhormat masih ingat masa Yang Berhormat jadi
masa COVID dulu, beberapa akta telah dipinda untuk memasukkan pemakaian device itu dalam akta yang sedia ada. Contohnya Akta 342, Akta Pengawalan Penyakit Berjangkit. Mereka yang dikenakan tindakan kerana tidak mengambil langkah, tak pakai face mask dan sebagainya, dicadangkan untuk memakai device. Itu benda yang kecil saja. Peruntukan Seksyen 3 ini sudah jelas. Saya rasa intention of legislation, niat pembuat undang-undang pada masa ini juga telah mengambil kira berlaku satu masa akan berlakunya overcrowded di dalam penjara. Jadi takkanlah kerana alasan-alasan begitu saja menyebabkan perlu satu akta khusus untuk tahanan rumah. Dan saya pun ingin bertanya sebagaimana Bukit Gelugur, adakah isu ini disebabkan oleh dibangkitkan di dalam masyarakat isu addendum yang dikatakan semasa proses pengampunan yang didengar permohonan oleh bekas Perdana Menteri Najib Razak pada 2 hari bulan Februari tahun 2024. Ini saya nak membetulkan fakta. Semalam saya bersama Menteri Undang-Undang. Saya ragu beliau tak nak jawab soalan saya dan dia kata ini perkara ni Menteri KDN kena jawab isu addendum ini. Sedangkan dia beritahu dalam dewan ni semalam, dia kata siapa ya urus dia, macam dia tak tahu urus dia. Di tangan saya ni dengan jelas kenyataan media bahagian undang-undang Jabatan Perdana Menteri sebagai urus dia kepada lembaga pengampunan. Dia tak tahu dia tu adalah urus dia lembaga pengampunan. Jadi semalam saya tak ada ni, saya balik saya bawa kepada hari ini. Tak apalah benda itu. Jadi dalam hal ini saya nak dapat penjelasan teruslah kerana ini ada kaitan. Benarkah Yang Berhormat wujudnya apa yang dipanggil addendum, satu perintah tambahan di dalam perintah berkaitan dengan keputusan lembaga pengampunan terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak, yang mana lembaga pengampunan ini telah memberikan pembebasan awal kepada beliau dan juga pengurangan denda daripada 210 juta kepada 50 juta saja, dan dikatakan ada addendum. Saya telah dibekalkan oleh isu addendum, saya respon terus supaya tak prolong nanti makan masa terlalu panjang. Ada isunya isu addendum aja saya jelaskan. Okey. Baik ya. Okey. Terima kasih Kota Baru. Kota Baru dah ambil 7 minit masa saya. Kota Baru saja. Saya ada 45 minit. Okey ya. Bukit Gelugur dan Kota Baru. Saya nak sebut begini ya. Saya jelaskan tadi. Okey. Hasrat KDN untuk mewujudkan akta ini adalah untuk address isu tahanan reman. Kalau sabitan tak kena lah. Tak termasuk dalam kita punya ni. Okey, melainkan nanti bila kita bentang nanti Yang Berhormat merasakan bahawa yang sabitan pun mesti dipertimbangkan juga. Dan kita buat keputusan masa itu. Buat masa sekarang. Niat kami adalah untuk kategori yang mahkamah perintahkan tahanan reman sementara menunggu tarikh perbicaraan. Jadi termasuklah kalau dia dituduh reman di bawah perkara yang 10 tahun tadi itu. Ya, kalau 10 tahun ni tak layak tu ditimbanglah. Itu menunjukkan tahap seriusnya kesalahan itu. Baik. Kota Baru, cerita tentang addendum itu adalah perkara yang berkait dengan keputusan Pardon Board. Okey, Pardon Board dalam perlembagaan sepenuhnya kuasa di Pertuan Agong lah. Administratif, of course lah, dia adalah Sekretariat Pengaptaran sebagainya kan lah. Kota Baru juga mengikuti keputusan mahkamah ketika peguam yang berkenaan bawa, dan mahkamah kemudian menganggap bahawa addendum ini adalah satu hearsay. Wah, itu sudah jelas keputusan mahkamah. Jadi kalau dah situ, itu sudah jelas lah. Kita tak patut timbul lagi lah. KDN pun lagi jauh. Kita tidak menggotai Pardon Board. Tak ada. Tak ada langsung. Ya. Jadi wujud atau tidak, mahkamah kata ketika perkara itu diangkat oleh peguam yang berkenaan, mahkamah kata cerita ini dapat daripada sipolan, sipolan dengar daripada sipolan, sipolan dapat daripada sipolan. Itu maknanya hearsay. Jadi selesai kat situ lah. Saya tak mau ulah lebih daripada itu. Baik ya. Saya nak teruskan pada perkara kedua Kota Baru. Bagi saya ni sebab saya ada 23 minit. Saya tak mau prolong lebih. Setengah minit. Saya dah jelaskan begitu Kota Baru. Setengah minit. Keputusan mahkamah yang telah pun dia buat. Saya nak tanya begini ya, Muhammad. Be fair to me also. Ya.
sebagai kerajaan, apabila wujudnya isu addendum ini, boleh kerajaan jelaskan ada ataupun tidak ada addendum itu. Bukan masalah hearsay tak hearsay. Perdana Menteri atau Menteri boleh menghadap Yang di-Pertuan Agong yang dulu, tanya Yang di-Pertuan Agong ada ke tidak addendum itu. Itu okay, duduk. Ya. Bagi saya jawab pula. Itu pandangan yang berhormat. Ya kan? Pandangan kita, kalau ada dispute pertikaian antara kerajaan dengan rakyat, antara simpulan, institusi mana yang membuat keputusan? Institusi mahkamah lah buat keputusan. Kalau mahkamah kata itu hearsay, yang berhormat faham apa maksud hearsay. Ya, jadi Hearsay, dianggap selesai lah. Pandangan yang berhormat adalah kerajaan kena tanya. Itu pandangan yang berhormat. Affidavit itu hearsay, isunya bukan hearsay. Pandangan yang berhormat, kerajaan kena tanya. Pada buat ada tak? Itu pandangan yang berhormat. Oleh kerana ada dispute, pertikaian, leave it to court to decide. If there is something related to the law, let the court develop the law dengan izin. Oh, gagah saya hafal skrip tu nak bujah hari ni cakap orang putih juga. Ya. Baik. Itu cerita tu. Saya move kepada tajuk yang kedua.